60 buah keluarga dibayar oleh kerajaan pusat. Tempat penempatan mereka juga disediakan oleh kerajaan pusat. Kerajaan akan bayar pampasan kepada mangsa-mangsa yang terlibat ini. Rumah, dan kalau tanya saya, bayar rumah. Ya, kalau rumah dah. Kecuali rumah setingkat. Now, menempatkan di atas tapak yang akan disediakan oleh kerajaan pusat. Cumanya, 1/3 kos infrastruktur ini ditanggung oleh kerajaan pusat, 1/3 ditanggung oleh kerajaan negeri, 1/3 ditanggung oleh tuan punya rumah ni semua. Apa yang terjadi? Kerajaan negeri tidak mahu itu. Kerajaan negeri tidak mahu membayar 1/3, dia kata orang pun jangan bayar. Seluruh projek itu mesti dibiayai oleh kerajaan pusat. Apa akhirnya? Sekarang kerja-kerja pengambilan tanah tergendala. Yang lebih membimbangkan, sebelah Kedah, ban sedang naik. Ban sedang naik. Dibina ban, tak ada masalah dengan kerajaan Kedah. Now, kalau sekiranya berlaku, sekarang musim hujan, banjir besar akan berlaku. Kerana kalau dulu, banjir, air melimpah ke dua-dua belah. Sama ada Kedah, seberang Perai. Ini kalau ban sudah didirikan, di sebelah Kedah, apa nasib dengan penduduk seberang Perai Utara? Yang ini melibatkan boleh kehilangan nyawa, harta benda, ternakan, musnah segala tanaman dan sebagainya. Jawi, itu penjelasan. Bukan kata kerajaan bagi peluang, tak. Sekarang ni kerja-kerja pengambilan tanah terhenti. Di sebelah Kedah sedang naik. Kalau banjir berlaku, dan selalunya dalam rekod, tiap-tiap tahun banjir berlaku di Sungai Muda. Perpindahan berlaku. Sekarang ni banjir akan menjadi lebih dahsyat dan lebih hebat lagi. Kerana air akan melimpah sebelah. Begitu juga dengan double tracking kereta api. Kereta api dua landasan. Dua laluan yang sedang dirancang daripada Ipoh ke Padang Besar. Kerajaan negeri hanya memberi kebenaran untuk dipertimbangkan di SPU saja. Kena pindah semua rumah-rumah. Penempatan semula tanggungjawab kerajaan pusat. Kemudian pula ada rumah-rumah ibadat, tokong ke, kuil ke, surau ke, walaupun duduk dalam atas tanah reserve KTM, tapi kerajaan kena juga bayar dan sebagainya. Kalau ini selesai semua, baru diberi kebenaran kepada daerah SPT dan SPS. Settle yang SPU dulu. Sekarang ni kerja terhenti juga. Kos pengambilan tanah akan hari semakin meningkat. Makna kata, double tracking tak boleh lalu ke Seberang Perai. Tak akan jadi kalau sekiranya kerajaan negeri menyekat itu. Ini saya kata. Ini adalah pembangunan untuk NCR. Untuk pembangunan luar bandar. Inikah? Sebab itu saya nak katakan tadi. Pembangunan yang dibangkitkan hanya untuk kawasan sepertinya, itulah daerah Timur Laut sahaja. Seperti macam Ketua Menteri, dah jadi Ketua Menteri daerah Timur Laut. Bukan Ketua Menteri seluruh negeri Pulau Pinang. Tuan Speaker, keadaan ini, penduduk luar bandar juga memerlukan benda-benda ini. Kita duk bercakap tentang kawasan bandar, ekonomi lah, kemajuan lah, itulah, inilah. Saya ingat lagi tahun 1969. Tun Lim Chong Yu masa jadi Ketua Menteri. Bila dia menang pilihan raya parti
gerakan masa itu di luar daripada Barisan Nasional. Yang dia buat ialah dia pergi melobi penanam-penanam modal daripada Amerika, daripada Eropah, dan buka free trade zone di Pulau Pinang. Beratus kilang yang datang. Masa itu jambatan yang pertama pun belum ada lagi. Jadi kalau kita fikir ke arah itu, bukan kerana jambatan ni sangat orang nak datang. Tak ada jambatan, maka orang tak datang pelabur. Come on, man. Sejarah telah membuktikan beratus kilang yang ada di free trade zone dan termasuk juga di Bukit Minyak itu, masa itu jambatan pun tak ada. Okay. Tapi sekarang persoalannya bukan hanya tumpu pada kawasan ini, tetapi juga pada luar bandar. Terus saya cakaplah yang lain-lain lagi. Ya. Kalau kerajaan Pulau Pinang tak membenarkan ambil, saya cukup patai bila saya tengok langit, saya tengok hujan, saya rasa dalam hati, berapa pula bencana ni yang akan berlaku. Banyak mana kesusahan yang akan ditanggung oleh kerajaan, oleh rakyat. Ya, benda itu. Kebenaran ambil tanah nak buat ban pun tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah benda yang harus dipikirkan bersama. Macam tadi daripada Sungai Bakap berucap, ya, kita memikirkan untuk seluruh rakyat, jangan hanya mikir sekelompok saja. Ya, memikirkan seluruh negeri Pulau Pinang. Tak tahulah, banyak sangat penjelasan. Dulu minta penjelasan. Yang berhormat Tuan Speaker, yang berhormat Penaga, belum sebut lagi nama. Yang berhormat Penaga, adakah yang berhormat bertentangan untuk menghada apa-apa pembangunan di Pulau Pinang? Sebab rasanya sekarang yang berhormat menentang pembangunan. Sebab dulu zaman tak ada elektronik, tak ada laptop dan sebagainya. Sekarang time, dengan izin yang berhormat Speaker, time is of the essence. Kalau kita lambat, kita tertinggal. Negara Malaysia, negeri Pulau Pinang dah pun ketinggalan. Jadi apakah maksud yang berhormat menjawab sebegitu? Hendak melambat-lambatkan proses pembangunan? Saya minta penjelasan. Tak kata melambat-lambatkan proses pembangunan. Saya juga maukan pembangunan. Ya, saya tak kata saya tak mau. Yang saya kata di Tong Chong Yung buat tahun 70-an dulu. Ya, yang saya bangkit tekan di sini ialah jangan hanya tumpu kepada kawasan yang bercakap tentang pembangunan. Nasib rakyat itu mengapa dibiar? You cakap yang mana lebih penting? Kemewahan ataupun nyawa manusia? Pasal yang berhormat daripada Batu Uban tak pernah mengalami banjir. Ya, dahsyatnya banjir Kuala Muda itu kami hadapi daripada dulu. Penjelasan. Itu yang penjelasan. Itu yang saya perkatakan. Jangan hanya tumpu kepada ini, tetapi di sana dibiarkan langsung tak bercakap, tak ada keluaran dalam akhbar atau apa-apa media pun. Penjelasan. Minta izin. Yang berhormat Tuan Speaker, saya ingat ahli yang berhormat Penaga tidak tahu bahawa untuk ke-15 tahun kebelakang ini ada kampung Belacan di Batu Uban yang telah dilanda dengan banjir apabila air pasang sahaja, tak perlu hujan. Yang dikatakan kunci air tak kerja, tambatan air tak kerja. Jadi inikah satu jawapan yang begitu bertanggungjawab? Itu soalan itu patut tanya kepada kerajaan negeri, bukan saya. Tanya JPS lah mengapa dia tak pergi. Yang saya bangkitkan di sini berulang-ulang kali ialah sungai besar. Kedah dah buat ban, balik ni melimpah lagi teruk. Tak ada saya dengar kalau banjir kilat orang mati. Tapi banjir sungai yang besar, orang boleh mati. Okey. Allah. Satu lagi mengenai luar bandar. Saya dah sentuh tu, saya sentuhlah luar bandar. Ya. Sorry. Okey. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih YB dari Penaga. Tadi yang berhormat ada nyatakan apabila lihat langit
jadi hitam